Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Baik, hari ini kita sambung dengan tajuk RBT tingkatan 3 1.1.5 iaitu menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan gambar racah blok yang terlibat. Kita masih lagi dalam bab 1.1 reka bentuk mekatronik. Okay, next. Baik, objektif pembelajaran cikgu hari ini ialah memahami dan mempelajari bahagian reka bentuk produk yang akan diubah. Baik, kemudian kriteria kerjayaan cikgu ada 4. Yang pertama, mengenal pasti punca masalah kereta kawalan jauh berdasarkan analisis berantai punca kesan. Yang kedua, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Yang ketiga, mengenal gambar rajah blok bahagian kereta kawalan jauh yang telah dipersesuai. Dan yang keempat, murid dapat menghasilkan lakaran pengembangan idea kereta kawalan jauh yang akan diubah sesuai. Baik, murid-murid boleh lihat muka surat 22 hingga 26. Baik murid-murid, pada pembelajaran yang lalu kita telah mengenal pasti beberapa produk mekatronik yang kita telah pelajari dia punya gambar rajah blok. Okey, dan pada minggu ini kita akan bincangkan lagi, tetapi kita pilih satu produk iaitu produk kereta kawalan jauh. Baik murid-murid, apabila kamu mengendalikan kereta kawalan jauh, apakah masalah yang kamu hadapi? Okey, yang pertama, masalah yang kita hadapi ialah kereta kawalan jauh ni dia tak ada had laju. Okay, macam bawa kereta 80 km, 90 km, dia tak ada had laju. Baik, yang kedua, kereta kawalan jauh ni dia tidak mempunyai lampu. Jadi, kita kena letak lampu. Baik, masalah yang seterusnya ialah kereta mudah rosak apabila berlanggar dengan dinding ataupun objek yang lain. Baik, ini adalah antara masalah yang kita hadapi ketika kita mengendalikan kereta kawalan jauh. Baik, dengan itu kita harus membina model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Baik, ini adalah model fungsi bagi kereta kawalan jauh, iaitu produk yang kita pilih pada minggu ini. Okey, dia bermula pada badan kereta. Badan kereta, kemudian dia ada pemegang roda. Okay, kemudian kita ada roda, ada lantai, papan lintas elektronik, ada motor AT, gear, spion kereta, bingkai kereta. Dan ini adalah remote yang kita kawal, iaitu panel kawalan tanpa wayar. Dan macam biasalah, pada garis interaksi ni kita tahu dia punya fungsi-fungsi dia dan tindakan dia itu seperti memegang, mengawal, dan memberi isyarat. Ini adalah model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Baik, seterusnya. Kita perlu menanya soalan, sehingga kita jumpa kepada batasan ataupun limitation, iaitu namanya ialah analisis berantai punca kesan. Iaitu kita tanya, kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan hadapan. Mengapa? Kenapa? Iaitu, cikgu guna pointer cikgu kejap. Baik, kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Maksudnya bila dia langgar tu, badan kereta tu rosak. Okey, mudah rosak. Baik, mengapa mudah rosak? Baik, iaitu gerak balas pengendali adalah perlahan, iaitu orang yang pegang remote control tu dia perlahan untuk memperhatikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Maksudnya orang yang pegang remote control tu. Mengapa? Okey, tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Jadi, kereta telah langgar dinding, kita tak boleh nak kontrol dia. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada soalan yang berkaitan dengan cahaya. Kereta kawalan jauh suka dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Okey, kenapa? Kenapa susah nak kawal kalau dalam gelap? Mengapa? Okey, penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas. Maksudnya orang yang pegang remote control tu dia tak nampak. Dia tak boleh nak kontrol kerana kereta kawalan jauh tu dah masuk kawasan yang gelap. Okey, mengapa jadi begitu? Baik, kerana kurang pencahayaan pada laluan kereta kawalan jauh untuk pengendali mencegah daripada berlanggar dengan halangan. Jadi dia tak ada cahaya kat situ pada kereta. Jadi sebab tu orang yang pegang remote control tu dia tak boleh nak kontrol kereta kawalan jauh tu. Okey. Sampailah kita jumpa pada batasan ataupun limitation iaitu kereta kawalan jauh itu ialah
pencahayaan di kawasan gelap dan gerak balas yang perlahan. Kita jumpa ada dua, iaitu cikgu ulang balik. Pencahayaan di kawasan gelap. Okay, yang kedua, gerak balas yang perlahan untuk memperhatikan kereta kawalan jauh bagi sebelum dia berlanggar dengan dinding ataupun objek. Okay, next. Baik, oleh itu sebelum ni pada tingkatan 2 kita dah belajar kaedah pemisahan masa ataupun ruang. Okey, ada dua kaedah penyelesaian, iaitu yang pertama kaedah pemisahan masa, yang kedua kaedah pemisahan ruang. Okey, kalau melibatkan kaedah pemisahan masa, dia berlaku pada masa tertentu. Maksudnya dia bukan selamanya je dia gunakan. Dia tak serentak. Okey, yang kedua kaedah pemisahan ruang. Kalau pemisahan ruang tu dia berlaku pada masa yang sama. Okey, jadi dalam kaedah ni, dalam masalah ni yang kita kena pasti ialah kita pilih kaedah pemisahan masa, iaitu yang pertama kita perlukan cahaya pada masa yang tertentu saja. Okey, yang kedua kita perlu gerak balas untuk mengelakkan pelanggaran pada waktu tertentu. Maksudnya bila kereta tu nak berlanggar dengan dinding je, kita gunakan kaedah tu. Jadi kaedah yang paling berkesan ialah kaedah pemisahan masa, iaitu dia berlaku pada waktu yang tidak serentak, bukan pada masa yang sama. Okay, next. Baik, oleh itu kita cadangkan penyelesaian masalah inventif melalui kaedah pemisahan masa. Dan kaedah pemisahan masa ni, kalau ikut form tu dulu, silibus kita ada 7 prinsip inventif, dan kaedah pemisahan ruang pun kita ada 7 prinsip inventif. Jadi pada masalah ini untuk kaedah pemisahan masa kita pilih prinsip inventif tindakan awal ataupun preliminary action. Iaitu apa yang dia buat? Dia melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Jadi sebelum kereta tu berlanggar dengan dinding, okay, kita buat tindakan awal. Apa yang kita buat? Okey, apa fungsi yang kita tambah? Iaitu okey, untuk mengelakkan kereta tu daripada okey, kita untuk mengesan tahap pencahayaan dan memberikan isyarat kepada mikro pengawal untuk menghidupkan lampu LED. Okay, yang pertama, fungsi yang pertama, kita nak bagi kereta tu ada cahaya. Okay, jadi apa kita nak buat, apa komponen kita nak letak, iaitu kita letakkan perintang peka cahaya. Jadi bila perintang peka cahaya ni ada, jadi dia akan beri isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal akan hantar isyarat tu kepada lampu LED untuk dihidupkan. Jadi kereta tu adalah cahaya bila dia masuk dalam kawasan yang gelap. Okey, yang kedua, apa fungsi yang kita tambah? Itu kita nak mengesan jarak selamat. Okey, contohnya kita jarak selamat kita pilih ialah 2 meter. Okey, apa komponen yang sesuai untuk kita letak pada kereta kawalan jauh tu? Baik, iaitu kita letakkan ini dia, penderia inframerah. Untuk apa letak penderia merah ni? Okey, gunanya adalah untuk dia memberi isyarat kepada kereta tu supaya dia mengesan jarak yang selamat. Dia bagi arahan kepada mikro pengawal, dan mikro pengawal ni dia akan bagi arahan kepada pembas. Jadi pembas ni akan mengeluarkan bunyi sebelum kepada orang yang mengawal remote control tu. Jadi orang yang mengawal remote control tu dia akan stop sebelum kereta tu berlanggar dengan dinding. Contohnya dalam sebelum jarak 2 meter. Okey, faham ya? Okey, next. Okey, jadi oleh itu setelah kita gunakan prinsip inventif yang kita pilih, iaitu tindakan awal, jadi kita dapatlah gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok bagi kereta kawalan jauh. Okey, sebelum ni silibus yang kita belajar 1.1.4 kita mengenal pasti gambar rajah blok bagi kereta kawalan jauh. Baik. Dan pada bab 1.1.5 kita belajar hari ini ialah kita tambahkan beberapa komponen baru pada gambar rajah blok, iaitu 2 pada input dan 2 lagi pada output. Baik, apa gunanya? Baik, cikgu cerita dulu yang input dulu. Okey, input kita first
kita bagi arahan. Orang yang pegang remote control tu, okey, itu ialah panel kawalan tanpa wayar. Dan apa yang kita tambah kat sini itu ialah penderia inframerah. Penderia inframerah ni, okey, dia hantar isyarat kepada mikropengawal dan mikropengawal hantar isyarat kepada pembas untuk mengeluarkan bunyi. Okey, mengatakan dekat depan tu ada halangan. Okey, dan elemen seterusnya yang kita tambah ialah kita tambah komponen perintah bercahaya ataupun LDR pada bahagian input. Apa LDR ni buat? Okay, LDR ni dia akan mengesan cahaya. Okay, dia hantar arahan kepada mikropengawal dan mikropengawal akan hantar arahan kepada lampu LED untuk mengeluarkan cahaya apabila kereta memasuki kawasan yang gelap. Jadi ini adalah gambar raja blok bahagian kereta kawalan jauh yang telah diubah sesuai. Okey, baik. Seterusnya daripada gambar raja blok tu kita akan lakarkan lakaran perkembangan idea berdasarkan gambar raja blok. Okey. Baik, sebelum tu kita akan menitik beratkan pada dua perkara iaitu elemen reka bentuk produk dan prinsip reka bentuk produk. Baik, ini semua kita dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Elemen ada 7, prinsip ada 7. Okay, next. Okay, ini adalah lakaran idea yang pertama. Okay. Lakaran idea yang pertama ni apa yang kita buat iaitu kita tambah penderia ni, penderia inframerah pada hadapan kereta. Ni dia pada hadapan kereta. Okay, ini ada yang pertama lah. Baik, kemudian idea yang kedua. Okay, kita tambah penderia inframerah pada bahagian hadapan. Okay, ini dia hadapan. Dan ada satu lagi elemen kita tambah iaitu pembas. Pembas pada bahagian atas bumbung. Okay, tapi ini dua ni tak cukup lagi. Jadi, kita buat lagi lakaran yang ketiga. Iaitu kita ada menambah penderia inframerah. Okay, satu. Lepas tu kita tambah LDR. Okay, lepas tu kita tambah lampu LED pada bahagian hadapan kereta dan pembas pada bahagian atas. Jadi semua sekali ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen baru seperti pada gambar raja blok yang kita bina tadi. Maka kita ada 3 lakaran idea. Baik, seterusnya. Okay, ini adalah lakaran 3D bermaklumat. Setelah kamu bina 3 lakaran idea. Ini adalah hasil dia. Okay? Dan dalam lakaran 3D bermaklumat ni apa yang kena ada ialah kamu kena label. Okay, apa yang kena label? Lah elemen-elemen yang kamu tambah tadi. Dan kamu kena nyatakan apa prinsip yang kamu gunakan. Kamu kena nyatakan apa elemen yang kamu dah pilih. Dan nyatakan bahan-bahan apa yang kamu gunakan. Iaitu ada 4 lah tadi yang telah kamu labelkan. Baik, info tambahan. Untuk memilih kriteria pemilihan lakaran bagi reka bentuk produk, kamu kena ada 5 benda ni. 5 benda ni iaitu yang pertama menarik perhatian pengguna, yang kedua warna seimbang dan sesuai. Okay, tengok ni warna merah kan, sesuai. Yang ketiga bentuk mudah dihasilkan. Yang keempat mempunyai nilai estetika iaitu ada ciri-ciri nilai tambah pada produk tu. Dan yang kelima ialah maklumat lakaran lengkap. Okay, ini ialah maklumat lakaran yang lengkap. Jadi sampai di situ sahaja 1.1.5 kita pada hari ini. Okay, selesai penerangan cikgu. Jangan lupa jawab kuis yang cikgu telah beri. Okay, jawab pada link tu. Dan tamatlah sesi penerangan kita hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.